kullukum dhalun, tiap-tiap kalian itu ialah sesat, illa melainkan yang tersesat siapa? Man hadaituhu, mereka yang aku beri petunjuk akan dia. Siapa yang aku bagi petunjuk? Nah, hidayah ni maknanya al-muwasil ilallah, yang menyampaikan kita ni dekat dengan Allah. Itu dipanggil hidayah. Sebab tu Imam Ghazali dia karang kitab namanya Bidayatul Hidayah, permulaan bagi hidayah. Nah, sebab hidayah ni ada bidayah wan nihayah. Nah, ada permulaan dan ada pengakhirannya. Permulaan hidayah bagaimana? Itu dinyata dalam kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Jadi hidayah itu ialah samaratul ilm, kata Imam Ghazali. Faedah bagi ilmu. Jadi kalau kita mengaji ilmu banyak tapi tak dapat hidayah, maknanya kita tak dapatlah faedah ilmu, hanya semata-mata maklumat saja. Ni bahaya ni. Tu ngaji ni maknanya cukup rukun ilmu, syarat ilmu, rukun ilmu. Syarat ilmu 3: isnadur riwayah, wa isnadud dirayah, wa isnadud tazkiyah. Itu syarat ilmu. Mana kita nak mengaji itu untuk gurunya mestilah ada sanadur riwayah, tahu dia mengaji daripada mana. Ngaji Azhar ke, lepas Azhar ke, ada panggil kelulusan ke, bidah apa, usuluddin ke, syariah ke, ikutlah dirasah Islamiah ke, atau ngaji lepas pondok ke, aliyah, syahadah aliyah. Ada sanadur pondok-pondok mana, untuk guru pondok tu siapa, itu dia panggil isnadur riwayah. Lepas tu ada isnadur dirayah. Agak sama sekarang ni lagi senang. Huraya dia ni ada bercanggah dah dengan ramai-ramai lah mengaji sama dia. Ada. Kalau dia ni mengaji Azhar dah, tapi balik-balik disambung belajar ayat fikih. Ada juga gitu. Okey. Sanadur riwayah ada dah mengaji dengan Azhar. Suami isteri pula tu mengaji Al-Azhar Asy-Syarif. Balik daripada Azhar sambung belajar dengan ayat fikih. Jadi mengikut ayat fikih dah. Ulama Azhar, Syekhul Azhar ada tak ilmu seperti ayat fikih? Tu heran ke? Tak ada. Jadi dia tu putus munqati', tak ada sanadud dirayah. Kena ada sanadud tazkiyah pula. Ngaji itu bukan semata-mata hafal untuk debat, untuk apa? Pusing, untuk lipat, tapi untuk mengetahui sungguh. Bila nak mengetahui sungguh, kena mengaji mengikut jenjang dia dah. Tingkatan 1, tingkatan 2, ibtidaiyah, sanawiyah. Mana boleh orang masuk sekolah sepatut tadika pasti dulu. Dia pergi bedak sampai tingkatan ni atas nak ambil STPM lalu dah. Ada begitu. Bengong selalu mengaji gitu kan. Kena ikut jenjang dia bagi dah. Tingkatan berapa, tingkatan berapa. Sama kitab itu kan. Tak boleh kita nak ambil ambil maratibul aliyah, ambil nakal. Apa kita tak faham apa sekali. Lepas tu buat hukum sendiri. Ini bahaya. Nak kalau dalam ilmu akidah pula. Sebab itulah kata ulama Asy'ariyah masyhur kalam, man akhadha ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al-awham. Barang siapa mengambil ilmu akidah di dalam kitab semata-mata, nakil dia panggil, ambil kitab tu, ambil kitab ni, ambil. Bila syaikhin, apa guru? Atau bi syaikhin, tapi syekhnya bukan mazhab. Kitab dia ambil tu mazhab sendiri, dia bahas sendiri. Maka masuk dalam hati dia bagai-bagai waham. Bila bukan contohnya ta'alluq. Kalau perbahasa sifat ni sebenarnya tidak fardu ain. Sifat kita wajib i'tiqad Allah Ta'ala bersifat dengan sama', basar, pendengaran, penglihatan. Ada di zat Allah sedia kala. Yang dengan dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Cukuplah. Dengar apa, lihat apa yang didengar, apa yang dilihat. Ataupun enggak setiap apa yang ada. Cukup. Tahu gitu je apa. Tapi oleh kerana kita nak jadi hero kan, kita buat ngaji fardu kifayah pula.
Nah, kita ni masuk lalai lagi. Apa makna ta'allud? Nah, makna ta'allud mudah kan ada. Talabus sifat amran zaidan an qiyamiha bidzat. Menuntuti sifat akan pekerjaan yang lain daripada pekerjaan asal sifat tu ada di zat. Mana tuntut hijrah. Kalau pendengaran ada di zat, kerja yang dia tuntut mendengar. Mendengar tu perbuatan. Bila fi'il tidak menunjuk di atas perkara yang wujud. Nah, itu tak tahu. Nah, pada kata bila tidak wujud, tak ada kata Tuhan tak mendengar. Sudah. Dia faham lagu tu. Dia kalau tidak wujud dengan makna naqi, jadi bening itu. Itu bukan namanya tidak wujud ataupun tak ada amrun adami. Ada amrun iktibariyah. Amrun iktibari subuti. Itulah maknanya mujarradun nisbah. Semata-mata nisbah. Apa makna semata-mata nisbah? Semata-mata nisbah ni ialah sungguh dengan cara faham iktibar dibangsa kepada Allah Ta'ala. Nah, karena Allah bersifat dengan pendengaran penglihatan, maka faham kita Allah Maha mendengar, Maha melihat. Gitu je. Bukan nisbah tu tak sungguh. Dia tak faham sungguh tak sungguh dah. Contoh dah. Zaid bin Sulaiman. Nah, seorang yang bernama Zaid, ayah dia nama Sulaiman. Iktibar. Ni iktibar. Buat kira dia Zaid tadi tu dengan Sulaiman, dia sebagai anak, Sulaiman sebagai bapa. Keanakan dan kebapakan tu bukan kita dapat lihat. Kadang-kadang tukar apa, anak tua pada bapa muka ataupun sama tua. Ingat tu adik abang, rupanya anak ayah. Oi, pasal apa nampak nak dekat-dekat sama muda kan? Ada nampak tak? Kebapakan, keanakan ada. Itu nisbah tu mujarradun nisbah. Zaid ada anak nama Khalid pula. Nisbah Zaid dengan Khalid, dia pula bapa, Khalid pula anak. Tapi nisbah Zaid dengan Sulaiman, dia anak. Ayah dia Sulaiman tu bapa dia. Jadi kebapakan, keanakan, bunuwah dan ubuwah, itu pun nisbah. Nisbah. Tak ada tu. Cuba tuan-tuan tengok. Saya ada tak anak, sifat anak ada? Ada. Tengok saya ni ada tak tulis anak bin ke apa ada? Ada. Sebab apa? Sebab tuan-tuan semua mana tahu abah saya duduk di mana, nama apa abah saya kerja di mana. Nah, kalau abah saya ada sini pun, tuan-tuan ada tengok. Oh, ini bapa dia tu boleh atas air. Bapa anak ada gitu. Hanya bila tanya ustaz, siapa tu? Ini abah saya ni. Oh, pehek lalu. Oh, ni bapa ustaz. Bermakna ustaz anak dia. Itu pehek. Nisbah sungguh tak? Saya anak abah saya. Sungguh. Bukan anak haram saya ni. Anak abah saya. Tapi nampak tak? Sifat keanakan, kebapakan tu. Tak apa. Bukan benda ada pun. Semata-mata bangsa nisbah. Payah nak payah. Tapi kalau mengaji, insya-Allah gitu dah. Jadi bukan tiap-tiap benda yang kita tak nampak tak ada, jadi tak sungguh. Ada benda sungguh lagi ada. Ada benda sungguh saja tak naik sampai ke tahap ada. Apa tidak dia? Tak naik sampai ke tahap ada. Saya sebagai anak bapa saya, tua-tua tak nampak pun anak jalan mana. Oh, ni anak Rosli ni. Apa tu? Atas belikat dia orang nampak anak Rosli. Gitu kan? Ada. Itu pun nisbah, mujarradun nisbah. Kita tengok orang muda, ingat kau tak bini lagi rupa anak 5 orang tu. Oh, nak bapa orang dah rupanya. Sifat kebapakan, sifat keanakan itu sungguh, tapi bukan ada, hanya dibangsa saja nisbah. Jangan faham bila tak ada, bila dah bukan ada, tak ada. Jadi bukan anak dia, sungguh anak haram Pernah itu anaknya apa tidak faham istilah ulama mutakallimin asy'ariyah ini banyak kalau kita
suka menakol sahaja di dalam kitab-kitab tapi tanpa memahami. Kita mehebohkan dari kacamata bukan ahli madrasah, sedangkan sahibu ashabil madhab a'lamu bi muradih. Orang yang mengikut mazhab tu yang benar-benar mengaji dengan tradisi daripada jenjang ke jenjang, itulah mereka yang lebih faham dengan istilah mazhab mereka. Itu kan. Jadi sebab tu ngaji kena ikut jenjang dia. Jangan kita boleh baca masuk sekolah tadika pasti naik darjah 1 darjah 2 lancar baca tu pelocak tingkatan ni atas untuk ambil STPM. Jawab dia pakai nak gitu je. Sesatlah jawab dia dah. Itu habis. Baik. Jadi samarah bagi ilmu ialah hidayah, kata Imam Ghazali. Bahawasanya hidayah tu ialah samarah bagi ilmu, kata dalam kitab Bidayatul Hidayah. Maka sebab tu orang yang mengaji ilmu tapi tidak bertambah hidayah, maka dia tidak mendapat faedah daripada ilmu yang dia belajar. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman, barang siapa yang bertambah nisbah ilmunya. Itu pun nisbah juga, bertambah nisbah ilmu. Macam kita mengaji, jadi nak syarah kok ilmu kalam lagi kan. Barang siapa yang bertambah nisbah ilmu, cuba tengok bertambah ilmu tu apa dah? Ada kenapa? Ada. Wih, sengit pada dia sebab apa? Bertambah dah ilmu dia tu. Kuliah subuh pagi tadi. Jadi sengit gitu ngaji kita. Tak kenapa. Tapi sungguh dah bertambah ilmu tu bila kita mengaji. Sungguh. Nah, duduk di mana? Bertambah ilmu. Cuba tunjuk. Cuba buat keluar. Bertambah kitab. Oh, kama salil himar yahmilu asfara. Supaya himar itu kitab boleh jadi beli saja penuh ada almari. Nah, boleh jadi. Jadi bertambah ilmu itu pun nisbah. Mujarradun nisbah. Tak nampak tengok pun. Tapi sungguh dah. Sungguh. Sungguh. Ni payah tak faham amrun subutiyah, amrun wujudiyah kan. Payah. Manis ada ilman. Barang siapa yang bertambah ilmu, bertambah nisbah ilmu. Tapi lam yazdad huda, tapi tak bertambah nisbah petunjuk daripada Allah, hidayah. Mana? Tak bertambah dekat dengan Allah Taala, tak bertambah hampir dengan Tuhan. Tu ilmu banyak tapi supaya dengan orang tak kenal Tuhan. Bahkan kadang-kadang supaya orang jahil dah mula tak semaya ke abrak. Buat kerja-kerja maksiat ke, curi, merokok ke, meliwat ke, ikut ustaz biar tak pala sebab sebaku janggut pak pusat jubah lagu merokok ikutlah beratlah. Lam yazdad ilallahi illa bu'dan, maka tak bertambah apa-apa dia kepada Allah melainkan semakin jauh. Melainkan yang bertambah nisbah jauh dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu jauh dekat. Itu pun nisbah. Kiri, kanan, depan, belakang, itu pun nisbah bukan ada. Ni kanan saya. Kalau untuk hadirin semua, bukan ni kanan, betul tak? Mana kanan? Sebelah tu. Tapi nisbah dengan saya, ini kanan. Nah, ini kiri. Tuan-tuan, itu kiri. Di mana kanan kiri? Cuba tunjuk. Ada tak? Nisbah depan tuan-tuan ni. Nisbah depan saya sana. Di mana depan belakang? Tunjuk. Tapi sungguh tak? Sungguh. Orang cari, duduk mana demo ni? Kawan duduk masjid ni. Mana masjid? Duduk depan masjid ni. Dia cari depan masjid ke dia cari orang yang ada di depan masjid. Orang yang ada di depan masjid. Dan bila dia lihat saya kawan dia ada di depan masjid, dia lihat kawan dia saja ke sekali dengan depan-depan pun lihat juga. Lihat. Kawan dia depan tak lihat. Tapi sungguh tak kawan dia berada di depan masjid? Sungguh, bukan tipu-tipu. Sungguh tak? Ini kanan bagi saya. Sungguh, ini kanan saya. Nisbah dengan saya.
Tapi nisbah dengan para hadirin, ini bukan kanan, ini kiri. Di mana kanan? Di mana kiri? Tak ada. Tapi tak ada. Bukan tak ada, mana? Tak boleh dilihat. Sebab apa tak boleh dilihat? Sebab benda amrun iktibariyah. Apa amrun iktibariyah? Ai amrun subutiyah. Kalau yang sungguh subut. Apa subut? Mutahakkikun subutiyun wa mutahaqqaqun fi dhihni fil adhan. Nah, sungguh subut ngoti pada zihin kita, dan sungguh subut ngoti pada zihin ini masih masuk dalam maratibul wujud indal Ghazali, di sisi Imam Ghazali. Wujud ada maratib wujud, ada 5 maratib wujud. Wujud fil adhan wa kharijil adhan, wujud fil adhan, nah faqat. Nah, jadi banyak perkara lah. Kalau kita cuma nakal, kita pun buat conclusion sendiri. Tak boleh gitu lah. Bahaya. Jadi kita tak kabul, dia panggil, buat cerita. Ataupun kita jadi melazimkan apa yang kita faham. Kita lazimkan, kita mestikan ke atas orang lain. Tak boleh gitu. Lazimul qaul laisa bil qaul, lazimul mazhab laisa bi mazhabin. Apa hak kita lazimkan, hak kita faham, itu bukan sebenar-benar yang dikehendaki oleh mazhab tersebut. Tak boleh itu.